Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Irfan bin Muhammad Zali, 2210655 dari kelas 1ZP45B akan membentangkan tajuk Falsafah Pendidikan Timur. Konsep falsafah pendidikan timur. Yang pertama, pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat penting bagi seseorang menjadi individu yang baik di dunia. Yang kedua, pendidikan membolehkan seseorang individu mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang serta memenuhi kehendak sosial dan juga ekonomi. Prinsip-prinsip falsafah pendidikan timur ialah kehidupan manusia akan menjadi baik jika sanggup berubah. Seterusnya, sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor pencapaian kebahagiaan. Yang ketiga, apabila kita sudah menjadi baik, kita akan berbuat baik dan tidak akan berbuat jahat. Dan akhir sekali, manusia yang memerhati dan refleksi diri terhadap alam semula jadi akan bersyukur terhadap Tuhan dan juga mempunyai keinginan untuk bertaubat. Terdapat dua pandangan ahli falsafah timur. Yang pertama ialah pandangan Confucius atau dikenali sebagai Kongfuzi. Kongfuzi telah dilahirkan di kampung Changping iaitu di daerah Liu, Duchi pada tahun 551 sebelum Masihi yang kini dikenali sebagai wilayah Shantung pada zaman Chunqiu. Bapanya, Shu Lianhe, merupakan seorang komander dan meninggal dunia sewaktu beliau berumur 3 tahun, manakala ibunya, Chiang Sai, berasal daripada keturunan keluarga bangsawan tradisional. Walaupun keluarganya berketurunan bangsawan, mereka tidaklah kaya. Kematian ayahandanya meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Selain faktor peperangan dan huru-hara pada zaman pemerintahan dinasti Lu, beliau berkahwin dengan Cai Guan ketika berusia 20 tahun dan dikurniakan 2 orang anak perempuan dan juga seorang anak lelaki yang bernama Kong Li. Beliau menjadi ketua hakim dan juga Perdana Menteri Lu. Beliau merantau dan menyebarkan ajarannya selama tempoh 10 tahun. Beliau juga cuba mencari pemerintah yang akan mengikuti ajarannya, tetapi gagal. Setelah itu, beliau kembali ke negeri Lu pada tahun 484 sebelum Masihi dan menulis buku muzik, puisi, kesasteraan, sejarah, kod etika dan juga tata cara kelakuan yang baik. Konsep pendidikan Confucius. Yang pertama ialah pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi atau kedudukan sosial. Seterusnya, guru sebagai penyampai ilmu. Yang ketiga, guru perlu menunjukkan komitmennya terhadap tugas. Seterusnya ialah matlamat pendidikan Confucius. Matlamat pendidikan Confucius ialah menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi. Seterusnya, kurikulum Confucius. Kurikulum Confucius ini berfokuskan kepada mata pelajaran pendidikan moral, politik, ekonomi, kebudayaan, muzik, puisi, kesasteraan, sejarah, kod dan juga tata cara kelakuan yang baik. Pandangan ahli falsafah timur yang kedua ialah pandangan Rabindranath Tagore. Beliau berasal daripada Brahmana Bengali. Beliau merupakan seorang polimat Bengali yang membentuk kembali sastera dan muzik di daerahnya. Beliau juga merupakan seorang penulis dari Gitanjali. Beliau menjadi non-Eropah pertama, iaitu orang Asia pertama yang mendapat penghargaan Nobel Prize in Literature pada tahun 1913. Komposisi ciptaannya dipilih oleh 2 negara sebagai lagu kebangsaan,
iaitu negara India dan Bangladesh, di mana di negara India iaitu lagu Jana Gana Mana dan Amar Sonar Bangla di Bangladesh. Konsep pendidikan Rabindranath Tagore yang pertama ialah merupakan suatu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan juga pemangkin bagi menggerakkan aktiviti serta perbincangan murid. Seterusnya ialah matlamat pendidikan Rabindranath Tagore. Matlamat beliau adalah untuk menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan juga integrasi dengan persekitaran. Manakala kurikulum Rabindranath Tagore ialah menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal. Seterusnya, mata pelajaran yang disyorkan adalah muzik, seni, kesasteraan, drama dan tarian, sejarah dan juga pendidikan alam sekitar. Kesan-kesan falsafah timur dalam kurikulum di Malaysia. Yang pertama, memfokuskan kepada mata pelajaran pendidikan moral, politik, ekonomi, kebudayaan muzik, kesasteraan dan juga sejarah. Sebagai contoh kesasteraan, kita belajar Komsas ketika tingkatan 4, iaitu jaket kulit kijang dari Istanbul yang merupakan silibus Komsas di tingkatan 4. Bagi kebudayaan muzik, sekolah-sekolah seni dapat dibina di Malaysia. Sebagai contoh, Sekolah Seni Malaysia Johor yang menerapkan para pelajarnya untuk lebih ke arah kebudayaan seni. Seterusnya ialah sejarah. Sebagai contoh, para pelajar di sekolah dapat belajar tentang sejarah mula daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5. Yang kedua, mewujudkan falsafah pendidikan guru. Matlamat falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Seseorang guru yang cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri dalaman iaitu peribadi yang seimbang terlebih dahulu. Ianya sangat penting kerana seseorang guru perlulah mempunyai emosi yang stabil bagi membolehkan mereka membentuk generasi yang positif pula. Guru juga perlu menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Justeru, guru harus menjadi ikon yang terbaik kepada murid-murid. Yang ketiga, mementingkan aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek di mana tata tertib, pelakuan dan pendidikan moral turut diutamakan.